Jadi sekali lagi alhamdulillah Allah pertemukan kita, dan pada malam ini saya kira kita tidak membicarakan topik ataupun bicara ilmiah tentang topik-topik alam jin ataupun masalah gangguan. Macam yang lepas, pada Rabu lepas kita bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad. Topik apa kita bincang yang lepas lupa pula. Kita bincang pada sesi yang lepas tentang sebelum tu kita bincang tentang lupa pula saya ada, maksudnya pada sesi yang lepas kita bincang tentang topik ilmiah, dan pada sebelumnya juga kita bincang tentang topik ilmiah berkenaan dengan alam ataupun gangguan jin ini. Dan untuk malam ini saya kira kita tak ambil tempoh yang panjang ataupun tidak lama, insya-Allah. Okey, pada yang lepas kita bincang tentang memanfaatkan jin ataupun hukum perihal tentang seseorang yang menggunakan jin dalam urusan kehidupannya, sama ada urusan minta perlindungan, sama ada untuk minta kesembuhan, untuk minta sesuatu kekuatan dan seumpamanya, ya. Dan pada sebelumnya kita juga bincang tentang perkara ilmiah, kita berbincang tentang jenis-jenis jin, kita berbincang kemampuan jin menampakkan diri, dan kita telah bawakan dalil-dalil bagaimana jin itu adakah boleh dilihat oleh orang awam yang biasa ataupun tidak. Dan pada minggu lepas kita bincang tentang maknanya kita apa tadi dah sebut tadi, jenis-jenis jin tadilah, ya. Okey, jadi untuk minggu ini ataupun pada malam ini, insya-Allah saya kira saya nak menjawab beberapa persoalan. Lazimnya setiap hari kita menerima banyak soalan-soalan, khasnya sama ada mereka yang menggunakan bidara ikhtiar syifa ataupun lainnya bertanya tentang masalah-masalah berkaitan dengan gangguan. Daripada Felish clear, alhamdulillah. Terima kasih Puan Felish, terima kasih banyak-banyak yang bagi respon. Saya kira clear, insya-Allah. Saya tengok by monitor ni pun nampak clear, tapi kadang-kadang kita tengok kat sini nampak lampu dia naik, tapi kadang-kadang orang dengar tak dengar pun tak boleh juga, ya. Sebab tu saya suka untuk tanya, dan tuan-tuan kata clear, bagi saya alhamdulillah. Baik, jadi pertamanya saya pesan sebagaimana kita hantar email pada semalam, untuk semua kita punya pengidara tentang 4 jenis sabar, 4 jenis sikap dalam sabar, maknanya daripada gangguan, 4 jenis cubaan supaya kita bersabar. Bila kita email kepada ribuan kita punya pengguna bidara ikhtiar, ada satu email yang kita terima respon tu, ada beberapa email lah yang kita tinggal respon. Dia cerita macam mana ayat dia. Okey, katanya saya tu golongan nombor 1, tak sabar dan sering mengeluh. Dia kata saya butuh huruf dan butuh ilmu. Dugaan saya hadapi gangguan ini membuatkan ada masa saya marah, menangis, mengasingkan diri, tak tahu di mana. Saya macam dah tak sanggup nak hadapi semua dugaan di dunia ini. Saya sekarang sudah pasti ada tempat di neraka, cuma tak tahu bila. Mungkin sebaik saya mati. Maafkan saya Ustaz kerana mengadu dengan Ustaz. Saya hanya boleh mengharapkan orang lain untuk membantu, itu pun jikalau saya sudi. Bermakna apa yang saya lihat daripada tuan dia lelaki, apa yang diadu ataupun apa yang direspon oleh tuan ini seolah-olah sakit yang sangat lama dan sudah putus asa. Pesan saya kepada kita semua yang ada masalah diuji dengan gangguan sihir, santau dan seumpamanya, yang kadang-kadang telah melalui puluhan tahun ataupun belasan tahun, janganlah kita putus asa dengan rahmat Allah. Janganlah kita mensabotaj diri kita. Janganlah kita mensabotaj dengan cara rawatan ikhtiar yang kita usahakan, kerana itu tak mendatangkan manfaat apa-apa kepada kita, bahkan mendatangkan mudarat kepada kita. Sedangkan kalau kita bersabar, itu adalah pahala demi pahala. Sekali kita sabar, 1 pahala. 10 kali kita sabar, 10 kali kita usaha, 10 kali kita dapat pahala. 100 kali kita sabar, 100 kali kita usaha, 100 kali kita dapat pahala. Jadi selama mana kita sabar waktu kita diuji Allah ini, Allah ingin memberikan kita pahala. Kita ambillah satu pengajaran. Saya ambil satu kisah. Ada seorang pelajar, dia belajar di Azhar. Dia belajar di Azhar lama, beberapa tahun. Dia ulang tahun 1, ulang tahun pertama disebabkan gagal pelajaran. Akhirnya dia pun rasa nak balik kampung balik. Dia rasa nak pulang ke kampung, dah tak nak belajar dah, tak sanggup dah, sebab gagal. Satu hari bila dia dah balik ke kampung,
dia buat keputusan dia tinggalkan dia punya universiti Azhar. Ini kisah betul diceritakan oleh ulama, oleh guru saya di Azhar Mesir dulu. Maka bila dia balik ke kampung, dia pun tengok ada seekor semut naik atas simen lah. Semut naik jatuh, semut naik jatuh. Dia pun kira semut tu berapa kali jatuh. Naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. 17 kali jatuh. Kali yang 18 barulah berjaya naik ke atas simen tu. Bermakna kalau semut binatang yang kecil yang tak berakal itu pun tidak pernah putus asa, mengapa kita yang Allah bagi akal ini boleh berputus asa? Kadang-kadang kejayaan tidak sampai kepada kita mungkin sebab Allah ingin beri pahala kepada kita. Allah ingin mengajar kita supaya mencari jalan ikhtiar yang lebih baik, yang lebih sesuai, yang lebih murni, yang lebih sahih dari sudut syariahnya dan sebagainya. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, andainya kita telah diuji dengan masalah gangguan ini baik setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka sabarlah banyak-banyak. Kadang-kadang kita cakap sabar, kata ustaz bolehlah cakap sabar, ustaz tak kena. Ya, kalau saya kena pun saya nak cakap apa? Ini yang kalau saya kena, saya pun tak boleh cakap kepada tuan-tuan. Tetapi bila keadaan ini terjadi, kita nasihat sabar dan berusaha. Bukan kita suruh sabar-sabar tunggu mati, tapi kita suruh berusaha di atas jalan yang benar dengan sabar. Ada orang usaha tapi dia tak sabar. Ustaz saya dah mandi dan 3 hari tak sembuh-sembuh pun. Lah akak dah sakit 35 tahun gangguan, takkanlah mandi bidara 3 hari itu nak sembuh. Allah boleh bagi kak, tapi tidak semudah itu. Jadi perlukan masa. Ubat yang kita makan pun tak sembuh terus, perlukan proses beberapa bulan. Sebab tu mereka yang guna bidara ikhtiar syifa pun saya selalu tekan, bila kita guna beberapa hari, kita rasa tak kesan dia. Rasa ustaz saya mula sendawa, saya kadang-kadang saya rasa ada benda datang mimpi dalam marah pada saya jadi nampak kelibat, saya rasa pedih bila saya minum jus dan sebagainya. Bila rasa itu adalah kesan dan tidak balas. Bila mula bertindak balas, bermakna itu adalah proses kesembuhan. Macam kita makan ubat lah, kita tengah sakit dan sebagainya, kita makan ubat kan setahan sakit, dia tak hilang penyakit itu terus, tapi lama kelamaan dia akan makin surut dan makin baik. Begitu juga bila kita ada masalah gangguan, bila kita guna bidara ikhtiar syifa ni, baik kita mandi dengan gel, baik kita sapu dengan minyak bidara, ataupun kita minum jus, maka kita terasa perubahan. Sabar dan tengoklah, biasanya ada orang seminggu 2 minggu, ada orang sebulan 2 bulan. Masanya kita tak boleh jamin, tak ada siapa boleh jamin. Bomoh pun kalau jamin tu menipu. Jadi sabar dengan ujian yang Allah bagi, di samping usaha yang berterusan, insya-Allah. Baik, saya teruskan kepada soalan. Saya dah cerita saya tak nak panjang pada malam ni, tak nak sampai 1 jam. Kita bawa setengah jam je. Sekarang dah 10 minit ataupun dah 15 minit. Tolak kita pasang amalan kendiri tadi. Baik. Jadi sebentar ya, saya nak tutup. Okey. Daripada Muhammad Farham, salam dari Kedahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam daripada saya. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, tag dan juga apa yang boleh dibuat lah untuk rakan-rakan kita supaya boleh menjadi panduan. Daripada Nur Mujahidah, Assalamualaikum Ustaz, saya rasa sejuk di bahagian perut, lebih lagi waktu subuh dan maghrib. Ada kaitan dengan ilmu gaib ke? Lazimnya benda-benda yang berkait dengan masalah gangguan ini, dia tak rasa sejuk, dia rasa panas, dia rasa bisa, dia rasa sakit, dia rasa gatal dan miang dan seumpamanya. Adapun kalau rasa sejuk, mungkin saja, tapi pesan saya cuba cek dulu di hospital. Mana apakah kita jumpa dengan perubatan moden, doktor kata tak ada penyakit, berapa kali tak ada penyakit dan sebagainya. Sebab Okey, dia ada waktu lebih-lebih waktu subuh dan maghrib. Maknanya pagi dan petang saja benda tu kuat terasa, waktu lain tak. Penyakit-penyakit yang lazimnya dikaitkan dengan gangguan ni begini. Kita sakit kat bahagian tertentu, tapi sakit tu pada waktu tertentu. Asal pukul 12 malam je sakit, asal pukul 12 malam je sakit, asal pahas saja sakit tumit kaki, asal pahas saja sakit tumit kaki, waktu lain tak sakit pula. Maka kalau sakit pada berwaktu-waktu tertentu ini, kemungkinan besar adanya kaitan dengan masalah-masalah gangguan ini. Jadi sure saya bagi Nur Mujahidah, datang pun pusat rawatan pun boleh, gunakan bidara ikhtiar syifa ini, sapukan saja lotion tu ataupun foam bidara tadi pada perut sambil mandi, dan juga
okey, boleh minum jus sekali lah sebab sakit di perut, takut benda tu kat dalam dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan boleh membantu insya-Allah. Daripada Ramli Wahab, terima kasih pada semua tuan-tuan yang menonton. Saya tengok ada 100 lebih view. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi panduan dan perkongsian pada kita semua. Share dan tag rakan-rakan yang ada masalah gangguan atau sakit yang lama tak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan boleh membantu mereka. Ramli Wahab, Assalamualaikum Ustaz. Badan rasa berat untuk bangun tahajud serta emosi berubah tiba-tiba, kenapa? Yang pertama, badan rasa berat bangun tahajud tu dia tidaklah masalah gangguan, dia mungkin masalah bukan gangguan jin dah, dia jin juga, jin dalam kategori syaitan. Sebab jin ni kan bangsa yang diciptakan oleh Allah, dua mukallaf atas muka bumi, satu bangsa manusia, satu bangsa jin. Jin ni pula ada dari iblis, ada yang dipanggil kumpulan iblis, ada syaitan, ada ifrit, ada marid, ada arwah, ada al-awawir dan macam-macam lagi golongan-golongan dia lah. Dia ada bangsa tertentu, keturunan tertentu, orang kata puak-puak suku kaum tertentu, parti pun ada parti tertentu juga boleh jadi tuan-tuan. Sebab dia ada macam kita juga, cuma bezanya dia tu tak nampak, kita ni nampak. Dia pun ada fizikal juga, cuma fizikal dia boleh berubah-ubah, dan lain sikit lah daripada kita. Minggu lepas kita ada bincang apakah jin itu ada fizikal atau tak ada. Ada, kalau tak ada, tak adalah makhluk tu. Baik, jadi ia bukanlah berkait dengan gangguan. Tapi kalau kita ni memang ada gangguan, maka mungkin lebih-lebih lagi akan menjadikan kita lebih berat lah. Dan emosi berubah tiba-tiba. Yang emosi berubah tiba-tiba tu, itu mungkin orang yang ada saka, dia panas baran lebih daripada orang yang tak ada saka. Biasanya orang ada saka ni dia panas baran, dia mudah panas baran. Tapi janganlah pula kawan kita ada panas baran kita kata ni saka ni. Tidak, kadang-kadang ada sifat yang semula jadi pada orang tu. Okey, baik. Daripada Cik Mek Molek, nama dia. Assalamualaikum Ustaz. Facebook dia lah ni, bukan nama dia. Ada tip tak untuk kita amal elak terkena gangguan sihir? Kita amal saja ayat kursi Allah 9 kali wakaf. Setiap kali sembahyang jangan tinggal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kerana jin sampai ke 7 tadi dia tidak boleh mengikuti kita. Jadi kalau kita baca straight tu kadang-kadang dia boleh ikut. Kadang-kadang bila kita buat rawatan, ada pengalaman saya pun bertemu, bila kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jin tu pun ikut juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita pun kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia pun la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahum ma sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma, dia pun senyap. Jin tak boleh ikut. Dan memang ada dalam hadis akan di pesanan Nabi SAW supaya dibaca dengan 9 kali wakaf tadi. Jadi kita amalkan ayat kursi, baca 9 kali wakaf, amal tiap-tiap kali lepas sembahyang supaya tidak tinggal. Dan bila kita baca Quran, bila kita baca hizib, bila kita baca manzil, bila kita baca maksurat, bila kita baca amalan-amalan pendidik diri ataupun apa sajalah amalan-amalan ayat-ayat Quran, maka amalkanlah sapu pada tangan kita. Kerana aura dia tu mudah-mudahan mengalir. Kita sapu ke tangan kita, maka kita sapu ke seluruh tubuh. Saya siapa-siapa saja perawat dan sebagainya macam tu lah. Kita amalan itu satu amalan yang sangat baik. Sapu pada tubuh. Kadang-kadang kalau saya balik daripada kampung dan sebagainya, kita nak masuk rumah di KL dan sebagainya, kita dah tinggal seminggu rumah dan sebagainya, nak sampai kat rumah kita baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca 3 kul, saya pun sapu atas kepala anak, kita sapu tiup juga atas kepala isteri untuk lindung daripada benda-benda yang gaib ini mengikuti kita sepanjang perjalanan kita balik jauh daripada Kelantan, KL, ada tuan-tuan mungkin daripada Johor, Penang dan sebagainya. Maka dalam perjalanan di tengah-tengah bukit dan sebagainya, kita tak tahu, tiba-tiba masuk rumah anak menangis dan sebagainya. Maka jadikan amalan sampai di pintu rumah kita baca. Sebelum sampai tu kita baca dah. Keluar daripada kereta kita petiup atas anak-anak kecil kita, sapu daripada sapu isyarat macam tu lah, sapu sikit tiup. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dilindungi daripada gangguan. Dan
waktu-waktu yang biasa kita nak turun rumah, nak berhajat ke suatu tempat dan sebagainya, kadang-kadang nak jumpa musuh, bukan nak jumpa musuh, maknanya kita nak pergi berunding lah, tu kita takut ada orang berhajat yang tidak baik dengan kita dan sebagainya, maka boleh baca dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi saya share ni amalan yang mudah-mudah, tapi amalan tu mudah, tapi nak amal tu susah. Jadi amalan yang mudah ini bila kita bagi, mudah-mudahan mudah diamalkan. Kalau bagi yang payah, lagi payah nak diamalkan. Baik. Kemudian daripada Farhana, Assalamualaikum Ustaz, katanya. Waalaikumsalam. Saya dah pakai spray, dah minum jus. Kalau nak tanam pokok bidara macam mana? Apa cara terbaik? Contoh tanam bucu-bucu pagar. Dan apa kesannya pada kita? Tuan-tuan, tanam pokok bidara pada rumah tak ada kaitan dengan gangguan. Saya tak tahu mazhab mana yang ajar. Kalau tuan-tuan pergi ke nursery ataupun tempat pokok, tuan-tuan beli orang jual pokok bidara kerana nak elakkan daripada sihir, ataupun kalau ada orang iklan tanam pokok bidara di dalam rumah untuk elakkan gangguan mengarut, ia tidak ada kaitan. Menggunakan daun bidara adalah mengambil daripada pati daunnya. Sebab tu bila kita buat minyak bidara, mandi bidara, kita ambil daripada air perahan daunnya. Bila kita pergi pusat rawatan, apa daun bidara tu suruh kita buat? Dia suruh balik tumbuk, minum sikit, atau yang biasanya balik kita perah ataupun kita blend ataupun kita tumbuk, campur dalam air, dimandikan airnya. Nampak? Maknanya mengambil daripada pati daun tadi. Kalaulah semata-mata daun bidara tu untuk elakkan jin, tentulah perawat kata balik tampar-tampar kat tubuh je, ataupun orang kata tepuk-tepuk dengan daun bidara tu tak kat tubuh. Tidak, jin tidak takut pada daun tu. Tapi dari sudut alamiah dia sakit bila terkena pati ataupun kita kata daripada pati daun bidara tu lah tadi. Sama macam dia kena limau nipis dan juga limau purut. Maknanya bila kena dengan asid tu tadi, dia sakit. Tetapi bila dibacakan dengan ruqyah bahan-bahan tadi, maka itu melukakan dia, membakar dia, menyakitkan dia sangat-sangat. Sebab tu kalau guna bidara yang tidak diruqyahkan dengan diruqyahkan itu adalah berbeza kesannya. Jadi kalau kita tanam, maka dia tidak memberi kesan pada orang yang ada gangguan. Tapi kalau nak makan buah apple bidara dengan kicap, dengan orang kata colek dan sebagainya, tu tak ada masalah lah, nak buat jeruk dan sebagainya. Dan kita pun boleh fikir, kalaulah kata dengan tanam pokok bidara dalam rumah tu hilang masalah gangguan, senang saja, tak perlu merawat, tanam je pokok bidara. Cuma jin apakah sebegitu bodoh? Ada pokok bidara, dia tetap pergi. Tak. Bila ada pokok bidara dalam rumah, takkanlah dia nak pergi bertenggek atas pokok bidara tu, sekalipun kalau kata dia tu sakit kena daun bidara. Tak ada kaitan. Dia pun tak pergi kat situ. Jadi kat mana rumah nak tanam? Dia tak perlu tanam pokok bidara tu. Kalau nak guna untuk buat rawatan, kita nak mandi sebagai suplemen, tak ada masalah guna. Kalau tuan-tuan nak guna mandi suplemen, tak perlu guna daun bidara, tak apa. Tuan-tuan ambil limau nipis, tuan-tuan baca lepas sembahyang, baca ayat kursi, baca ayat Al-Quran, tuan-tuan tiup, tuan buat mandi. Tak guna pun tak apa, ambil limau biasa pun tak apa, perah belah-belah 2-3 biji, letak dalam baldi, buat ni. Tapi cuma dia tidak kuat lah. Dia sebagai suplemen boleh lah untuk bantu, tapi dia tak kuat, tak sebagaimana diruqyahkan. Yang terbaik adalah diruqyahkan kerana jin itu terbakar dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Daripada Sanisa, salam Ustaz. Saya ambil sikit je soalan ni. Saya ambil 2 soalan lagi pada malam ni sebab saya tak nak lama pada malam ni. Kita nak habiskan. Saya ada sedikit urusan. Daripada Sanisa, salam Ustaz. Boleh ke boleh tolong ke? Boleh ke jika rumah ada ditanam benda-benda kotor, maksudnya ada orang menanam benda-benda syirik? Ya, memang boleh terjadi ada orang tanam sesuatu di dalam rumah atau letak sesuatu di dalam kedai. Macam saya pernah pergi di satu kedai di Rawang, ada gangguan lah, kita pun tak tahu. Kebetulan cari-cari, suruh kemas dan sebagainya, dia jumpalah dalam satu bekas tu, dalam satu kain berbungkus tu, gigi. Gigi apa tak tahulah, macam gigi binatang macam tu lah. Elok duduk dalam bunjut macam tu, and then kita ruqyahkan dan buang. Jadi cuma dalam masalah kalau kita pergi buat rawatan, kemudian bomoh ataupun perawat tadi dia kata kat rumah kamu ni
ada orang tanam bawah tangga. Kat rumah tamu kamu ada orang tanam bawah bilik sekian-sekian. Maka mana dia dapat tahu? Tak, dan tak bukan. Kalau benda tu betul sekalipun berlaku, yang dia dapat tahu disebabkan dia menggunakan jin. Dan minggu lepas kita telah berbincang apakah hukum atau boleh tidak boleh kita menggunakan jin. Maka kita tidak boleh mengambil khidmat rawatan dengan mereka yang menggunakan jin sebagai perantaraan, kerana jin itu banyaknya menipu. Kadang-kadang bukan orang yang buat sihir itu menanam benda tu, jin dia pergi tanam. Bagi tahu dia, bila kita pergi betul-betul ada, sebab jin tu tanam dulu. Sebelum kita pergi cari, jin tu tanam dulu benda tu. Jadi itulah tipu daya jin yang merosakkan manusia. Jadi kerana itu, benda tu boleh berlaku ke tak? Boleh berlaku. Ada orang dia tanam tulang. Satu keadaan saya pernah tengok ditanam tulang di dalam rumah bila dibuat ruqyah dan dituang cuka nipah, berdarah-darah keluar, berasak-rasak keluar, timbul darah daripada tanah tu, menakutkan. Satu tempat saya pergi di Kelantan dulu, lepas diruqyahkan, kebetulan kita perawat ni kadang-kadang maknanya kita bukan nampak ataupun datang orang kata cerita benda jin dah. Dia kadang-kadang jadi macam firasat begitulah. Jadi kita pun kebetulan cari-cari. Kita pun dah spray rumah. Belik-belik lah. Kita belik-belik. Terjumpa satu bulu. Panjang bulu tu. Tuan rumah tengok terus kejut. Dia kata bulu apa? Saya ingatkan dia macam bulu itik tapi panjang. Saya ingatkan dia memang rumah tu rumah orang mewah lah. Rumah pun 3 tingkat. Rumah tu mewah. Jadi saya pun ingatkan dia adalah bulu-bulu eksotik, bulu apa burung unta ke apa semua dia ambil. Dia tengok tu dia terkejut. Dia kata bulu apa Ustaz? Saya kata saya tak tahu, saya jumpa sini. Dia kata saya tak pernah ada bulu tu. Saya kata tak apalah, buang. Sebab kes dia ni dipanggil waktu tu saya dekat subuh. Dan bila kita pergi, dia panggil hening subuh lah, belum subuh. Saya kata lepas subuh boleh pergi. Cerah sikit. Jadi pergi tu keliling rumah dia tu tompok-tompok darah. Memang dia hantar sihir lah. Jadi cerita tentang masalah sihir ni banyak. Saya tak nak cerita ke situ. Tetapi benda tu boleh berlaku. Apa yang ditanya oleh Sanisa tadi, boleh ke orang tanam benda dalam rumah, dalam benda kotor dalam rumah, ataupun ditanam benda tu? Ya betul, memang boleh berlaku. Ditanam tulang, ditanam besi, ditanam sesuatu dan sebagainya, boleh berlaku ya. Baik. Darul Aman, saya ada tanam pokok bidara. Alhamdulillah baik, tak ada masalah. Tanam pokok bidara, ambil daunnya boleh guna untuk berubat. Tanam pokok bidara, ambil buahnya boleh guna untuk minum. Tanam pokok bidara, boleh jual lah, boleh jadi. Tapi kalau kita kata tanam untuk masalah merawat masalah gangguan tu, kita tidak ada fakta ataupun tidak jumpa kaedah mana yang digunakan. Tanam pokok bidara tidak pernah berlaku pada zaman salafus soleh untuk tanam pokok bidara menghalau masalah gangguan. Cuma daunnya tu bolehlah digunakan. Macam tu ya. Baik. Jadi tanam tak ada masalah lah, tuan-tuan, tanam tak ada masalah. Bukan dilarang, tidak. Cuma kalau dikaitkan dengan masalah apakah tanam pokok bidara tu di bucu-bucu rumah boleh menghalau jin, tidak. Kemudian daripada Akhmar, Ustaz, macam mana nak hapuskan sihir orang hantar? Nak hapuskan sihir orang hantar memang kena buat rawatan lah. Kena buat rawatan. Konsisten dia guna. Kalau tuan sudah guna mandian bidara, boleh guna. Kalau belum guna, bagi saya, cubalah guna. Kita punya mandian ini, dia tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada pewarna. Nampak ke ni kalau saya tunjuk? Dia, atas sikit mana? Ni. Dia tak ada warna. Dia memang bau bidara, dia tak ada bau lavender ke kasturi ke gaharu ke strawberry ke orange ke apa semua. Dia memang daripada pati bidara semata-mata, sebab kita tak ada campuran, sebab kita spesifik ataupun kita keluar produk ini fokus untuk mereka yang ada masalah gangguan saja, dan kita tak ada pewarna, memang tak ada, kita fresh bau bidara yang original. Memang siapa-siapa yang pernah guna bidara ikhtiar syifa, semuanya akan kata lain bidara ikhtiar syifa ni berbanding dengan jenama-jenama di lain di pasaran. Sebab biasanya orang hijau lah, dengan tema dia punya macam-macam lah, dia punya perasa tu. Tapi kita tak ada, sebab kita fokus untuk masalah gangguan. Sama juga bila tuan-tuan guna minyak bidara ikhtiar syifa, memang dia bau dia lain dah daripada yang lain. Kemudian kita ada juga jus kurbi untuk minum. Jus ni memang buah tin rasa sebiji buah tin dan juga buah kurma
kita ada kurma ajwah, kan itu yang disebut oleh Nabi, dan kita guna daun bidara dengan kuantiti yang sangat banyak. Kita blend daripada daun betul lah. Okey. Kita bukan guna pati dan sebagainya. Kemudian, jadi macam mana nak lakukan sihir? Kita kena buat rawatan untuk batalkan sihir itu. Apakah sihir itu boleh dihantar kembali? Tidak. Sihir tidak boleh dibalas dengan sihir. Haram hukumnya. Banyak sekali kaedah-kaedah bila kita pergi jumpa bomoh, dia hantar kembali sihir. Benarnya dihantar kembali sihir itu adalah disihir kembali. Istilah sopannya dihantar balik. Tapi istilah yang betulnya adalah disihir kembali. Sihir lawan sihir, haram hukumnya. Sihir itu pun haram, melawan sihir dengan sihir itu pun haram. Orang yang sihir kita tu pun berdosa, kita menyihir dia kembali pun berdosa. Sebab tu selalu saya pesan dalam kita mengambil rawatan, pastikan kaedah rawatan kita adalah patuh syariah. Sekali kita jumpa dengan rawatan bomoh, rawatan yang mengguna jin, rawatan yang tidak patuh syariah, maka ia boleh menjadi asbab kepada sakit kita yang sepatutnya boleh sembuh dengan segera ataupun dalam masa yang singkat menjadikan berpuluh-puluh tahun. Sebab apa? Sebab orang hantar jin kat kita, kita guna bomoh pun hantar jin juga. Maka kawan tu hantar jin lain balik, bergaduh jin. Akhirnya yang duduk dalam tubuh kita tu jin mana satu tak tahu. Adakah jin bomoh? Adakah jin si tukang sihir yang hantar, ataupun jin bomoh yang minta yang jaga kita itu tadi? Sebab bila kita berubat dengan orang guna jin atau bomoh yang menggunakan jin sebagai perantaraan ataupun perlindungan, maka dia akan datang kepada tubuh seorang masa pesakit sihir tadi. Halau jin tu keluar, maka jin dia lah yang jadi khadam ataupun jaga tubuh kita. Soalnya sampai bila? Satu masa dia akan balik kepada tuan dia dan kita sakit balik. Ataupun kalau dia masuk dalam tubuh kita, maka menyebabkan kita lagi sakit, lagi lemah tubuh kita. Maka bila datang jin yang asal sihir itu terkembali, lagi berdendam berkali-kali kepada kita, menyebabnya sakitnya lagilah lama. Itu pasal kadang-kadang terjadi di sesuatu institusi, sesuatu organisasi, sesuatu pejabat, sesuatu sekolah dan sebagainya, yang asal histeria seorang je, tapi pengurusan silap panggil perawat. Bukan dia panggil mu'alish, pengamal perubatan Islam. Dipanggilnya bomoh. Bomoh pun buatlah jampir mentera. Dipanggilnya sami, dipanggilnya dukun, buat upacara dengan berasak kemenyan. Panggil jin-jin dia jaga sekolah ni. Jaga pejabat ni, jaga institusi ni. Bila jaga situ, jin yang asal tadi dah keluar lah. Keluar pun dalam keadaan marah. Sebab ada geng baru datang kacau, halau dia, zalimi dia. Ini pernah berlaku. Bukan pernah berlaku lah, selalu berlaku. Akhirnya bila suatu jin bomoh tadi menguasai satu tempat, dia akan keluar juga lah. Dan sikap jin tu jahat, maka dia rasuk lagi budak tu, dia rasuk lagi budak ni. Akhirnya panggil bomoh tu balik. Maka kaya raya lah si bomoh tu tadi. Sebab tu pernah dibuat satu kajian antara punca pendapatan ataupun antara sumber bidang pekerjaan yang paling senang dan paling banyak pendapatan adalah bomoh. Jadi bomoh ni kaya tuan-tuan, tak boleh nak diaudit dan sebagainya. Sebab duit banyak orang bayar cash, orang bukan transfer. Sekali kena 3,000, modal air liur je. Maknanya modal fizikalnya tak ada. Kalau kita bidara ni ada juga. Lepas tu kadang-kadang orang PM kita, ruqyah pun kena bayar juga. Tak, kita tak ruqyah. Kalau ruqyah kita tak bayar. Cuma kita bayar masa orang yang meruqyah tu. Sama di pusat rawatan. Orang pergi kita pusat rawatan Rasulullah, alah nak ruqyah, nak kena ruqyah pun kena bayar ke? Bukan tuan-tuan nak bayar ruqyah tu, tapi bayar masa orang meruqyah tu. Sebab dia pun ada bini, anak bini juga. Anak bini dia bukan makan ruqyah, anak bini dia makan nasi, makan beras, makan lauk macam kita juga. Jadi macam kita di Darussalam, peruqyah adalah sukarelawan. Sebab tu kadang-kadang ramai, kadang-kadang sikit, kadang-kadang tuan-tuan kena menunggu lama, kadang-kadang tak perlu menunggu lama, cepat je. Kadang-kadang perawat lebih ramai daripada pesakit, kadang-kadang pesakit lebih ramai daripada perawat. Kita pun bagi allowance ikut, ada orang kata sebagai sagu hati. Sebab mereka pun bila tinggalkan masa bekerja, masa-masa yang mereka boleh cari pendapatan dan sebagainya untuk berkhidmat di pusat rawatan, maka kita perlu bagi sagu hati untuk minyak, untuk makan minum dan sebagainya, macam tu. Jadi sama juga bidara. Orang tanya, bukan kita beli botol pun
pun kita beli, mana daun-daun kita beli, peruqyah di pusat rawatan pun kita bagi sagu hati, kepada datuk tuan guru pun kita bagi sagu hati macam tu. Jadi kena betul lah, ada tak ramai tapi 1000 adalah seorang. Dia tanya pelik-pelik, yang ni pun kena bayar ke? Halah, benda ruqyah macam ni pun. Jadi susah juga kita nak jawab. Tapi tuan-tuan kena faham, perawat ataupun mu'alij, dia bukan makan ayat Al-Quran, dia makan nasi, dia minum air, dia makan gula, minyak, semua kena beli juga. Ini sebagai selingan lah ya. Minta maaf. Ayat apa yang perlu dibaca masa menggunakan minyak ini? Tak perlu baca ayat apa-apa. Bagi saya, maknanya bila kita guna, baca Al-Fatihah itu boleh baca, ataupun selawat je. Tapi kalau kita guna petang-petang, kita guna pagi biasa, takkan kita boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu dah, tak perlu. Kalau boleh, waktu kita dapat kali pertama, kalau kita nak baca, kita bacalah Al-Fatihah, 3 ayat kursi kita tiup. Maknanya, ditambah dengan berkat amalan kita. Sebab tu kat sini pun ditulis baca Al-Fatihah dengan keberkatan beliau. Tapi kita nak sapu petang, jap-jap tengah hari kita sapu pula, tak perlu. Selawat je, titik, kita niat, ya Allah, keluarkan daripada tubuh aku gangguan ini, selawat Allahumma salli. Selawat tak apa. Kalau kita nak baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Kalau kita nak, ataupun kita baca doa, Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana, Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada kami, pada penyakit aku, dan kesihatan pada tubuh badan aku. Baca doa macam tu. Yang simple-simple je. Sebab kita guna lazim, bukan kita buat orang kata sebulan sekali. Kita guna pagi, guna petang guna dan sebagainya. Tapi mula-mula dapat, boleh baca kursi, 3 kul dan juga Al-Fatihah. Ataupun banyak lagi kalau tuan-tuan nak doa yang detail, minggu apa-apa kita suruh beli. Bila tuan-tuan beli mandia bidara, minyak bidara ni, tuan-tuan boleh dapatkan buku yang ni, yang kecil RM5, yang besar RM8. Dalam ni ada amalan kendiri 1, 2, 3. Tuan-tuan bacalah amalan kendiri tu, tiup, ditambah dengan amalan tuan-tuan sendiri. Dalam ni ada hizib bahar, hizib nawawi, doa pendiri diri, doa kediaman, doa perlindungan musuh dan sebagainya. Baik. Kemudian saya kira last lah. Ini last saya ambil daripada bidas hijab. Katanya Rasulullah boleh menangkap jin. Adakah manusia bisa menangkap jin? Ya, Nabi SAW boleh menangkap jin. Itu kelebihan diberikan kepada Nabi. Termasuk Nabi Allah Sulaiman boleh mengawal angin dan sebagainya. Tapi kelebihan itu tidak diberikan pada manusia. Boleh ditangkap jin kalau jin itu dalam rupa yang fizikal. Dia menyamar sebagai ular, kita tangkap ular tu, maka tertangkaplah jin itu. Sebagaimana kita bincang pada 2 minggu lepas ataupun minggu lepas tentang apakah jin boleh berubah sifat dia. Jadi maknanya kalau dia duduk dalam bentuk yang bukan asal dia, rupanya fizikal, bentuk ular, bentuk keldai, bentuk lipan, kita tangkap binatang tadi, maka memang tertangkap dia. Bila kita ambil seekor jin yang menyamar seekor ular, kita ambil ular tak, dia letak dalam bekas, letak dalam peti dan sebagainya, tertutup dia, maka memang tertutuplah jin itu. Kalau mati dia dalam tu, maka memang matilah jin itu. Kan kita dah bincang panjang dah dengan dalil-dalil dia tentang jin menyamar atau menyerupai sesuatu bentuk fizikal. Jadi kalau ketika jin dalam rupa asal dia tak nampak, tak boleh tangkap. Habis tu bagaimana orang kata boleh tangkap? Saya boleh tangkap jin. Ada orang viral kan dalam apa? Dalam gambar kita pakar tangkap jin ke apa? Boleh tangkap jin 100 ekor lah, macam-macam cerita bulan puasa dia tangkap jin dah, macam-macam cerita tangkap. Kalau orang tu dakwa dia tangkap jin, bukan dia yang tangkap jin, jin dia. Maka boleh diperintahkan jin dia itu tadi untuk tangkap jin lain, sebab jin boleh tangkap jin. Tapi kalau jin itu berkuasa lah. Kalau jin dia tu jin besar, jin yang nak ditangkap tadi jin tu budak-budak, boleh lah. Tapi kalau jin tu lagi besar, mana boleh. Maka dia akan kata boleh kepada tuan dia. Dah tangkap dah tadi, mampus dah jin tu, padahal dia tak tangkap pun. Tuan dia ni nampak, tak nampak, maka kena bodoh. Sebab tu jadi bomoh ni bodoh. Orang yang bela jin ni bodoh, sebab diperbodohkan oleh jin. Sebab tu tidak boleh berubat menggunakan jin. Kerana jin itu suka menipu daya. Okey. Saya jawab, ada soalan-soalan kat sini. Daripada Umi Adin. Assalamualaikum Ustaz, betul ke kalau orang pernah kena sihir, badan dia macam ada laluan, jadi agak mudah kena kalau tersilap langkah? Kalau tersilap langkah, saya tak pasti silap macam mana itu. Maksudnya macam ni, bila seseorang itu pernah ada diganggu jin, maka memanglah jin itu kan mengalir dalam darah-darah anak Adam. Bahasa yang mudah difahami, betul lah ada laluan. Maknanya orang tu pernah ada gangguan, maka kalau dia berinteraksi dengan ada gangguan, mungkin lebih mudah untuk jin tu tak diganggu balik dia.
Sebab jin tahu tempat mana nak masuk, saluran mana nak masuk dan sebagainya. Tapi kalau tak ada apa-apa, dia tak masuk lah dengan tiba-tiba. Tapi kalau berasbab itu, maknanya lebih mudah. Macam orang dah ada penyakit, orang dah ada apa? Darah tinggi. Dia tak ada darah tinggi. Tapi sebab dia pernah ada, maka bila dia makan banyak kambing, makan banyak daging sikit, mudahlah naik balik darah tu, mudah terkena balik. Begitu. Sebab dia pernah ada, sejarah tu pernah ada. Macam tu. Jadi apa pun dia bukanlah mutlak seperti penyakit fizikal. Dia berkadar walaupun walaupun orang tu pernah ada gangguan dulu, jin pun dah keluar, dia punya beramal lain macam, banyak amalan dia, solat hajat dia, zikir dia, dinding dia lebih tebal daripada yang dulu, maka sekalipun ada interaksi dengan mereka yang ada gangguan dan sebagainya, maka insya-Allah dia tak kena gangguan. Sebab dia bukan macam pesakit zahir. Tapi kalau dia pernah gangguan, kemudian dia berubat, jin tu pun keluar hilang, tapi dia ni memang masa sama je macam dulu, tak ada ditambah amalan dan sebagainya, maka kalau ada gangguan lain, mungkin dia lebih mudah terkena. Okey. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, daripada Hajah Ju. Kiranya seorang tu boleh merasai kehadiran benda-benda halus seperti merasa panas, badan tak berasa selesa hingga kadang-kadang sakit, muntah, bermakna panjang soalan ni. Bermakna orang tersebut punya saka jin dalam badannya. Saya tak faham ni soalan ke macam mana. Kiranya seseorang tu boleh merasai kehadiran benda-benda halus ini seperti merasa panas, badan berasa tak selesa hingga kadang-kadang sakit, muntah, bermakna orang tersebut ya. Kalau orang tu dia boleh rasa, orang yang boleh tahu ada jin pada tubuh seseorang ini, dia pun ada jin. Orang yang boleh rasa jin, sebab dia cakap ni rasa panas, tak selesa, sakit, maknanya ini memang kita dah terasa lah, maknanya kita lalu rasa sakit, bisa dan sebagainya tu, bermakna memang ada gangguan lah, maknanya tandanya sangat jelas dia ada gangguan. Sebab saya pun tak faham ayat ni sama ada ayat soalan ataupun ayat kenyataan ataupun bentuk penceritaan. Memang orang yang ada gangguan tu rasa benda-benda macam tu lah. Tapi kalau kita merasai, kalau kita mengetahui orang sebelah kita ada gangguan dan sebagainya, dia memang kita pun kemungkinan besarnya lazimnya memang ada gangguan. Dan kadang-kadang mungkin apa yang puan nak masukkan itu, maknanya kalau ada orang sebelah kita ada benda jin datang kacau dia, kita pun mula sakit-sakit badan dia, sebab jin dalam badan kita berinteraksi, nampak keadaan tu. Macam tu ya. Daripada Syaimah Muhammad, Sokih kat Kuala Terengganu ada tak? Kuala Terengganu ada, insyaAllah Kuala Terengganu ada Ustaz Safwan. Nanti kita PM ataupun saya minta dia respon insyaAllah. Jadi saya kira untuk malam ni sekadar ini sajalah, dah panjang. Saya pun asalnya kata nak setengah jam, sejam juga. Biasa kita live tu memang setiap satu masa hampir sejam. InsyaAllah kita sambung hari Rabu ini. Hari Rabu ni mungkin balik kampung tuan-tuan jadi insyaAllah biasanya jadual kita adalah setiap Isnin dan juga Rabu. Isnin depan kita mungkin tak ada lah sebab kita cuti, saya pun masih di kampung. Rabu ini dalam 2 lagi, kalau saya balik Rabu malam tu tak ada. Kalau saya tak balik lagi Rabu, insyaAllah ada. Tengok kita punya announcement ataupun dalam Facebook pada siang nanti. Dan kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa Rabu akan datang nanti. Terima kasih pada semua tuan-tuan yang menonton. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya boleh memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan juga silap. Rujuk mereka-mereka yang alim dalam perubatan, rujuk mereka yang berpengalaman, rujuk mereka yang gunakan ilmu perubatan Islam, menggunakan dalil, doa, menggunakan ayat Al-Quran, doa dan sebagainya. Janganlah jumpa dengan bomoh. Nak kita tanya pandangan pasal perubatan tu, jumpa orang yang baca mentera, jumpa orang tu orang kata perangai pun tidak berakhlak seperti seorang perawat ataupun muallis Islam. Kita berubat dengan orang ni kadang-kadang kita boleh tengok tuan-tuan. Dalam perubatan di Darussalam, sentuh pesakit pun kita tak benarkan. Sentuh dengan ala kadar, berlapik, pesakit masuk mesti wajib tutup semua. Kalau kita sentuh pun mesti berlapik, sentuh pun dengan isyarat saja, dengan sentuhan yang paling minimum. Sekadar bersentuh saja. Tapi kalau dah pegang, kalau dah peluk, sampai ada orang saya tengok dia merawat ni yang perempuan ni, pesakit ni duduk sini, dia duduk pegang belakang ni dah macam peluk, lepas tu pegang sana pegang sini. Terutama yang lelaki, perawatnya lelaki, biasa perawat lelaki lah, pesakitnya perempuan. Dapat yang muda-muda mulalah perawat tu pula yang dirasuk jin dan juga syaitan. Jadi
hal ni kena elakkan dah, sebab kita pun mengelakkan maruah kita daripada jadi benda-benda tak sepatutnya. Yang kedua, bukan akhlak seorang perawat tu begitu. Jadi bila kita berawat, pastikan kita tengok pada akhlaknya baik, pada kaedah rawatannya juga baik. Mudah-mudahan pahala pun kita dapat, kesembuhan pun kita dapat, insya-Allah. Jadi sekadar itu pada malam ini. Terima kasih banyak pada semua tuan-tuan yang menonton. Jangan lupa like dan juga share, juga share page ataupun video ni ataupun page kita kepada kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan boleh membantu dan beri manfaat kepada semua, insya-Allah. Mereka yang tak pernah cuba ikhtiar syifa ini boleh cuba. Kita di akhir promosi, hampir 1 tahun kita buat promosi 10% bagi mereka yang tak pernah guna, dan free membership ataupun jadi ahli percuma. Last pada Februari ini kita tutup semua dan kembali kepada harga asal. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan, ini adalah peluang yang sangat baik. Dan bila tuan-tuan dah dapatkan, tuan-tuan dapat harga member, boleh sampai 15% diskaun kita bagi untuk meringankan dan memudahkan tuan-tuan membuat pembelian yang konsisten, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.